Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam Membongkar Kisah Sejarah. Dan kisah kali ini ialah Kerajaan Sriwijaya Rahsia Empayar Melayu. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan ala Melayu yang agung. Sekiranya disenaraikan semua kerajaan ala Melayu yang wujud, saya akan memilih Sriwijaya sebagai kerajaan ala Melayu yang paling agung, atau erti kata lain, yang terhebat antara yang terhebat. Setiap kerajaan ala Melayu mempunyai kelebihan yang tersendiri, berbeza. Sriwijaya mempunyai kelebihan tertentu berbanding dengan kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Perhatian, kisah kali ini bukanlah bertujuan untuk memberi candu kepada orang Melayu supaya berkhayyal mengenai kehebatan nenek moyang mereka suatu masa lalu. Hal ini demikian kerana ada segelintir orang Melayu yang skeptikal terhadap sejarah bangsa mereka sendiri. Mereka lebih senang untuk berpegang dengan pandangan bahawa nenek moyang mereka ialah orang kasar, barbarik, yang tidak pernah mengenal maksud tamadun. Kejahilan sebegini muncul disebabkan oleh satu faktor sahaja, iaitu sikap malas untuk menggali khazanah bangsa. Bangsa lain seperti Inggeris, Belanda, Jerman serta Perancis berlumba-lumba untuk mengkaji sejarah bangsa kita. Malangnya, sebahagian daripada kita masih menganggap bangsa Melayu sebagai bangsa yang tidak bertamadun. Kita lupa bahawa sejak ribuan tahun dahulu, kita sudah mencapai status sebuah kuasa besar yang kaya di Nusantara. Kerajaan Melayu Cetu, contohnya, merupakan kerajaan ala Melayu yang cukup kaya sebagaimana yang digambarkan oleh pencatat Cina. Selain itu, Cetu juga sudah mencapai tahap ketamadunan yang unggul. Mereka sudah mengamalkan gaya hidup sebagai sebuah masyarakat yang mempunyai tata susila yang tinggi. Emas merupakan komoditi yang biasa di Cetu. Walaupun begitu, emas tidak boleh dipakai oleh orang biasa kecuali selepas mendapat perkenan daripada sang raja sahaja. Selain itu, mereka juga memakai minyak wangi dan para wanitanya pula memakai sanggol dengan rambut melingkar ke leher. Sebagai sebuah kerajaan yang menerima pakai agama Buddha, adat agama Buddha sangat ditekankan dalam hal ehwal perkahwinan mereka. Pasangan pengantin akan diraihkan selama seminggu dan pada hari ketujuh barulah mereka akan bersatu dan berpindah untuk tinggal berasingan daripada orang tua. Tetapi jika yang berkahwin itu anak lelaki bongsu, mereka perlu tinggal dengan keluarga. Seng Che, iaitu ibu kota kerajaan Cetu, merupakan sebuah kota yang cukup kaya. Kota ini memiliki 3 pintu gerbang, dan setiap pintu gerbang mempunyai ukuran sepanjang 100 kaki. Terdapat ukiran pari-pari yang sedang terbang, elemen agama Buddha seperti bodhisattva, bunga emas dan lonceng di dinding pintu gerbang. Di setiap pintu gerbang terdapat 4 orang pengawal berpakaian kemas yang dilengkapi senjata. Di kawasan Istana Raja pula, terdapat sebuah kolam untuk raja membaling emas. Apabila seorang raja mangkat, air kolam itu akan dikeringkan dan emas akan diambil. Kemasyhuran seseorang raja itu akan ditentukan oleh jumlah emas yang dibaling ke dalam kolam itu. Sekiranya kita membaca catatan Cina mengenai kerajaan ala Melayu yang lain, kita juga akan dihidangkan dengan fakta yang sama, iaitu kerajaan-kerajaan Melayu merupakan kerajaan yang kaya. Meskipun begitu, pada pandangan saya, Sriwijaya ini begitu istimewa. Kerajaan Sriwijaya bukan sahaja merupakan kerajaan yang kaya, tetapi juga mempunyai ciri lain yang boleh menjadi nilai tambahan. Antaranya, Sriwijaya merupakan pusat kekuatan orang Melayu, pusat penterjemah utama kitab-kitab Buddha, penyebar utama agama Buddha serta mempunyai wilayah kekuasaan yang cukup luas sehingga merangkumi kawasan tahan besar Asia Tenggara. Oleh itu, tidak menghairankan jika kerajaan ini dikatakan sebagai pengganti kerajaan Melayu Funan, juga dikenali sebagai kerajaan Melayu atau Dharmasraya. Kerajaan Sriwijaya bukan sahaja mewarisi kehebatan Funan, bahkan mengekalkan wilayah kekuasaan Funan di kawasan negara Kemboja hari ini. Wilayah Sriwijaya merangkumi wilayah yang cukup luas termasuklah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, semanjung Tanah Melayu dan Kemboja. Boleh dikatakan, tiada lagi kerajaan ala Melayu yang mempunyai wilayah seluas Sriwijaya walaupun selepas ribuan tahun kerajaan Sriwijaya lenyap.
Dari aspek kekayaan, Kesultanan Melayu Melaka merupakan pesaing yang terdekat. Hal ini demikian kerana Pelabuhan Melaka yang cukup maju dan terkenal pada waktu itu telah berjaya menarik kedatangan pedagang dari pelbagai belahan dunia. Kekayaan Melaka bukanlah satu kisah dongeng tetapi merupakan kisah nyata sebagaimana yang telah dinukelkan oleh para pedagang dan penjelajah dalam catatan-catatan mereka. Tom Pires telah menulis dalam bukunya Suma Oriental yang berbunyi, "Tidak diketahui adanya pelabuhan lain yang sebesar Melaka ataupun pelabuhan di mana perdagangan barang-barang yang berkualiti dan mahal dijalankan. Segala barang yang berasal dari timur dapat ditemukan di sini, begitu juga segala barang dari barat dijual di tempat ini. Tidak diragukan lagi bahawa perdagangan Melaka merupakan sesuatu yang penting dan mendatangkan banyak keuntungan serta kehormatan." Walaupun bangsa penjajah, Tome Pires telah memberi penilaian yang adil kepada Melaka. Berdasarkan catatan Tome Pires, kita dapat membuat andaian bahawa Pelabuhan Melaka merupakan pelabuhan yang paling besar dan maju pada zaman itu. Sebelum menulis pendapatnya tersebut, sudah pasti Tome Pires pernah melawat beberapa pelabuhan terkemuka yang lain. Kenyataan yang dibuat oleh Tome Pires itu bukanlah kenyataan yang syok sendiri. Hal ini demikian kerana beberapa orang Portugis telah mencatatkan perkara yang sama. Salah seorang daripadanya ialah Duarte Barbosa yang menulis dalam bukunya yang bertajuk The Book of Duarte Barbosa,